Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam bahagian akhir, bahagian ketiga di modul ketiga penyediaan tapak dan pemasangan sistem. Baik, untuk modul terakhir ni saya akan menunjukkan bagaimana teknik pemasangan sistem secara rakaman video. Sambil itu saya akan tunjukkan bagaimana ianya dilakukan, dan kaedah ini adalah kaedah demo yang saya tunjukkan sebagai rujukan, walaupun ia berbentuk skala demo, namun untuk kerja-kerja pemasangan skala komersial hanya menduplikasikan apa yang telah dilakukan. Baik, saya cuba akan keluar daripada slide ini untuk pergi kepada slide bahagian video. Baik, kita saksikan di sini. Ini adalah demo, set tangki demo yang saya biasa gunakan untuk kerja-kerja pemasangan semasa kursus vertikasi yang dianjurkan secara fizikal. Yang mana andaikan tong ini adalah tong ataupun tangki nutrien berwarna hitam yang besar, di sini kita perlu membuat dua lubang di bahagian bawah dan juga di bahagian atas, dan diikatkan dengan tank connector, yang mana bahagian threaded ataupun giginya berada di bahagian luar, dan pastikan ada gelah di bahagian dalam untuk memastikan air tidak leaking keluar. Jadi ini adalah satu design pump yang menggunakan satu tangki, dan ini adalah peralatan-peralatan yang akan digunakan bagi menyambung sistem-sistem tangki dan juga pump ini. Baik, ini adalah elbow, dripper, ini adalah filter, valve, dan ini adalah pump yang kita akan gunakan dalam demo ini. Yang mana ini ada set-set penyambungan dia, ada T connector di sini, dan juga bahagian ini akan disambung kepada tangki nanti. Pump ini adalah pump untuk kuasa setengah horsepower. Sebahagian lagi adalah spare ataupun lebihan polypipe 32, set microtube dengan dripper betul dengan joiner, tape untuk kerja-kerja pengukur, penebuk, gunting pokok, pisau. Ini adalah drill portable mudah alih, dan juga silver shine, yang mana kita akan memulakan kerja-kerja pemasangan sebentar nanti. Apa yang penting di sini, tuan-tuan dan puan perlu memastikan tuan-tuan dan puan perlu memastikan kawasan tersebut adalah lapang dan rata. Jadi setelah kerja-kerja pembersihan kawasan dilakukan, pastikan kontraktor tersebut telah meratakan kawasan tersebut menggunakan jentera mereka. Ini bagi memudahkan tuan-tuan dan puan untuk meletakkan silver shine itu nanti, dan tidak ada gelembung-gelembung tanah nanti ya. Sebaiknya ianya perlu disediakan, tapak tersebut perlu disediakan dengan rata. Jadi kerja-kerja pemasangan ni sebaiknya dilakukan oleh beberapa orang. Bagi membentang silver shine ini, sekurang-kurangnya perlu ada dua orang. Satu orang akan memegang di bahagian hujung ini, dan satu lagi bahagian lagi akan ditarik sepanjang-panjang untuk menentukan bahawa ianya telah cukup mengikut ukuran yang telah ditetapkan. Seterusnya, setelah ia dibentang, sebaiknya tuan-tuan dan puan apabila dah bentang satu silver shine, terus menyusun bata-bata bagi memastikan silver shine yang dibentang tu tidak ditiup angin, dan sebaiknya dilakukan pada waktu pagi ataupun selewat petang, kerana waktu tengah hari panas dan reflection cahaya matahari kepada silver shine ini akan membias semula ke muka kita dan akan membuatkan kulit kita agak terbakar. Dan setelah kita ambil bata-bata, kita ukur menggunakan tape jarak yang diperlukan. Kita ukurkan jarak yang diperlukan. Sekiranya tuan-tuan dan puan mempunyai
tip yang panjang lebih kurang dalam 150 kaki, tuan-tuan dan puan boleh menandakan tip tersebut dengan jarak yang dikendaki. Tarik daripada bahagian hadapan membawa ke belakang dan terus menyusun batu-bata mengikut ukuran-ukuran yang tuan-tuan dan puan telah tetapkan. Jadi ianya adalah lebih mudah dan lebih tersusun ya, berbandingkan dengan menggunakan kaedah tali rafia ataupun tali-tali lain, kerana apabila kita regangkan tali-tali rafia tersebut, ianya mungkin akan terlebih panjang ataupun terlebih pendek satu-satu bahagian. Jadi eloknya dapatkan tip yang panjang dan gunakan tip tersebut sebagai pengukur. Setelah kita susunkan batu tersebut, sebaiknya satu pihak, satu tim bertugas untuk menarik silver shine dan juga menyusun dalam 2 orang menyusun batu, kerana kerja-kerja mengangkat batu adalah berat. Sebaiknya dilakukan oleh 2 orang dan seorang lagi adalah bertugas untuk menyusun polybag di atas batu bata tersebut. Jadi apabila kerja-kerja ini telah bahagi-bahagikan kepada beberapa orang pekerja, jadi tugas memasang sistem fumigasi ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan juga teratur. Okey, di samping itu sebaiknya ianya perlu dilakukan secara berkumpulan. Bagi projek sebanyak 500 polybag, berdasarkan kepada pengalaman, pihak Agro Fast Forward pernah membuat pemasangan bagi 500 pokok ataupun 500 polybag hanya menggunakan masa sepanjang 1 hari saja, 1 hari suntuk ya. Dengan keupayaan tenaga pekerja lebih kurang antara 4 ke 5 orang yang mana 4 orang bertugas untuk menyediakan semua peralatan, memasukkan media ke dalam polybag, menyusun silver shine dan batu-bata, dan seterusnya menyusun polybag ya. Dan di peringkat akhirnya memasang subline dan dripper. Dan 1 orang lagi akan bertugas untuk menyediakan sistem pump dengan kerja-kerja menebuk tangki, membuat penyambungan pump dan penyambungan terus ke sistem elektrik. Jadi dengan keupayaan antara 4 ke 5 orang, kerja-kerja pemasangan bagi 500 polybag dapat dilakukan dalam tempoh 1 hari saja. Baik, ini adalah gulungan polypipe 16mm sepanjang 300 meter. Jadi apa yang diperlukan setelah kerja-kerja menyusun siap, tuan-tuan dan puan boleh memulakan kerja-kerja pemasangan sistem pipe yang mana kita tarik satu bahagian. Seeloknya dilakukan oleh 2 orang. Satu orang akan tarik memegang di bahagian hadapan, dan bahagian hujung ni ditarik hingga ke jarak yang tuan-tuan dan puan perlukan. Dan apabila ia telah mencukupi, tuan-tuan dan puan boleh memotong bahagian tersebut, dan lebihan tu boleh digunakan untuk barisan-barisan lain yang seterusnya. Sekiranya contohnya apabila tuan-tuan dan puan telah tarik dan polypipe tersebut yang telah ditarik itu hanya mempunyai separuh daripada habis bila gulungan tersebut telah habis dan hanya memenuhi separuh daripada panjang silver shine tersebut, tuan-tuan dan puan boleh menyambungkan dengan menggunakan coupler ataupun penyambung bersaiz 16mm. Baik, ini adalah lebihan polypipe 32mm yang mana saya akan gunakan dengan memotong ataupun memotongnya dalam slice yang kecil untuk menggantikan end clip. Jadi kita buat umpama macam rubbering di situ. Saya menggunakan gunting pokok kerana ianya lebih mudah ya. Hanya potongan nipis saja memadai, kerana kita akan menjadikan dia seperti gelung getah ya. Disebabkan ianya agak keras, jadi ketahanannya adalah lebih lama.
Jadi apa yang saya perlu buat kemudiannya, di hujung polypipe yang kita potong tadi, di bahagian hujungnya kita lipat ke dalam, dan juga kita terus sumbatkan gelungan tadi ke dalam lipatan tersebut. Jadi ini sebenarnya untuk mematikan bahagian hujung ni supaya air tidak keluar lagi. Seterusnya kita pastikan polypipe yang kita susun tersebut lurus. Ini bagi memudahkan kita nanti untuk membuat kerja-kerja penebukan dan penyambung mikrotube ke polypipe ya.